Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi wa hamdik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni dapat kita sambung di bawah anjuran Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Indra Mahkota 15 Kuantan. Kitab Idaman Penuntut jilid 1. Boleh buka kitab siapa yang ada kitab. Jawi 57, Rumi 33. Kita masuk dalam perbahasan sujud sahwi. Dalam perbahasan sujud sahwi. Sementara kita nak mula tu, kita tengok siapa yang ada dulu, beberapa orang kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Disebut orang yang awal-awal ada. Sariah Sari, Ruziah Ma'ruf, Aimah Ismail, Abang Singa, Mawar Rizal, Pak Wah pun dah ada. Mazaidi, mana Mazaidi? Saiful Saleh, Imam Zainuddin, Warafidah. Wah, background baru. Perasan Siti Azmahani. Lampu dia tak siap pasang lagi. Lepas tu dia agak gelap sikit. Lampu yang depan belum pasang lagi. InsyaAllah bila tu nak pasang. Malah nak manjat masalah si Musamal Hafiz Hafizan, Dr. Laili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Laili. Umar Alizan Muhammad Hayati Haji Muhammad. Tukar konti. Tak ada aku tukar sama je. Tempat yang sama je. Tempat yang sama je. Bezanya letak dia punya pelapik kat depan je. Ada orang yang orang yang buat stiker ni, apa dia panggil stiker Alhamdulillah ada orang ni, kita boleh buat kan. Cuma letak-letak aje. Siti Rahmah Zamzam, Zaidi Mat Ali, ada pun Zaidi. Khadijah Mat Jadi, Hayati Haji Muhammad. Cantik, langsir. Langsir. Sekali dia kata langsir dah. Ini bukan langsir. Langsir apa Langsir. Macam langsir kan? Macam langsir kan? Itu macam aja, tapi bukan langsir. Ada sekali Hayati kata langsir. Bunyi tu, tak tuk 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 tu.
Gelap tu sebab lampu kat depan, tak malah nak panjat tangga. Esok aku panjat, nak ada paku-paku sikit kan kat atas tu, bolehlah pasang lampu. Nizam Color, Dutisa Mortu, Akmal Nisa, Zainur Rafa, Muhammad Mujur tak langsung ya. Saya sponsor lampu. Dah ada dah lampu. Dah ada dah. Lambat. Dalam bab-bab ni kena cepat. Siapa ni? Oh, Bang Rizal kita, PUJ. Orang PUJ, Puncak Jalil. Bab-bab ni dia tak boleh lambat. Dalam bab ni dia kena cepat daripada orang. Kalau tidak, orang lain yang sebat dulu. Dah siap dah, sampai dah pun. Lampu bulat lah, lampu gitulah, lampu ginilah. Memang dah settle, dah siap, dah ada semua dah. Nak pasang aja tu kat atas tu. Kejap je ni, dalam masa seminggu kot, atau tak sampai seminggu, barulah saya nak jadikan dia straight. Tak nak jadi macam lansir saja je untuk beberapa hari ni, bagi dia macam lansir. Tapi tu semua tak penting. Itu semua tak penting. Yang penting adalah pengajian kita ni punyalah cantik background, punyalah cantik studio. Tapi kalau mengaji tak mengaji, tak guna. Tak mengaji tak guna. Jaafar Harun, Salwa Muhammad Arif. Okey, baik, kita mengaji. Mari kita mengaji. Belakang tu sambil-sambil tengok je, nak bagi sedap mata memandang je tu. Bukan ada apa pun, sekadar sedap mata memandang. Buka muka surat 33, Rumi Jawi 57. Kenapa tukar background? Background tak tukar pun. Ambil ni plywood aja, letak kat tepi, ada balik kat belakang tu. Nak tukar, nanti orang tengok benda yang sama. Kita manusia ni, dia memang gitu. Dia kalau dia tengok, dia buat benda yang sama berulang kali, dia jadi boring. Itulah manusia. Jadi psikologi tu, kami ngaji juga dulu. Kalau baca buku yang sama, dia akan boring setelah satu jangka masa waktu. Tengok handphone yang sama selama setahun, dah mula boring lagi dah. 2 tahun habis. Yang tak tukar-tukar 2 tahun tu sebab tak ada duit aja. Kalau ada duit, 2 tahun sekali, setahun sekali dah tukar. Kerana bermula setahun kita tengok handphone kita setiap hari, dia akan jadi boring. Habis tu ada orang pakai 5 tahun, tu tak ada pitih. Hadap aje lah yang mana ada. Kereta 5 tahun dah mula boring. 7 tahun kalau ada duit, tukar lah. Buat utang baru. Buat utang sampai mati. Orang kata utang sampai mampus. 5 tahun habis bayar, tukar baru. 5 tahun hutang. Kenapa ada orang gitu? Kadang-kadang baru 4 tahun dah tak tahan dah. Kalau dia ambil loan 7 tahun, 5 tahun dah tak tahan dah, nak tukar dah. Sebab apabila perkara yang sama, benda yang sama dilihat, dipegang yang sama, dia akan jadi boring. Jadi macam tu juga dengan pengajian kita. Kalau cara yang sama, kalau suasana yang sama, dia akan jadi boring. Sebab tu kalau ingat saya di Pahang dulu, kebetulan ni pun memang Pahang punya anjuran Pahang ni. Kejap buat kat dalam, kejap buat kat luar. Kat luar tu kat mana tu? Tepi laut tu, Batu Hitam tu, Jalan Bersurah tu. Situ buat berapa lama? 2 bulan ada, ataupun 3 bulan. 3 bulan duduk di luar tu. Lepas tu boring Tukar lagi. Itulah. Jadi saya faham perkara itu. Kita faham perkara itu. Maka itu yang saya cuba tukar sedikit. Cara-caranya tukar, backgroundnya tukar. Silap tadi tak pasal lampu aje. Malah nak panjat kat atas tu. Kalau tidak nampak, bawah nampak jelas, terang. Ini pun nampak macam malap-malap. InsyaAllah esok okey lah tu. Alright. Isteri jangan boring.
Yalah, sepatutnya gitulah. Isteri ni kalau ikut kajian 20 tahun. 20 tahun. Beza pula dengan isteri dengan suami. Dia tak boring pula dengan suami dia. Tu pelik tu. Suami boring dengan isteri. Itulah kajian yang orang dok buat. Lepas tu kalau perkahwinan tu dah belas-belas tahun, jaga-jaga. Jaga-jaga. Habis tu ramai orang sampai tu dah takut mana nak tunya. Duk itu duk hadap tu jugalah. Tapi dari segi psikologinya gitulah. Psikologi lah ni. Ni dari segi psikologi. Dari segi lain-lain tu lainlah cerita. Saya ni setia pada yang satu. Itu cerita lain. Cerita ni psikologi. Tambah tak apa. Jangan berjadi. Jangan sebut berjadi. Jangan sebut. Okey. Cukup. Buka muka surat 33 Rumi, Jawi 67 Jawi, 33 Rumi. Kita bahas sujud sahwi. Siapa ada soal boleh soal sujud sahwi, sebab saya tahu sujud sahwi ni berkaitan dengan sujud sahwi ni pasti ramai orang ada soalan gitu ni. Tulislah di bawah, tulislah di itu. Nanti saya akan tengok, insya-Allah kita akan jawab. Baik. 41 ya, buku surat 33, 41 bilangan dia tu 41. Dia punya nombor kat tepi tu. 41. Dan saya ada tangkap screenshot. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sujud sahwi 41. Makna sujud itu. Sebelum tu kita tahu sujud sahwi ni yang pertama, sujud sahwi dia adalah satu perkara sunat yang dilakukan dalam solat. Sujud sahwi ni sunat. Sebelum kita nak baca makna sujud tu, sujud sahwi ni sunat secara mutlak. Sebab tu saya selalu sebut, bila ada orang tanya soal, dia kata kena sujud sahwi tak? Kena sujud sahwi tak? Kena tak? Kena tu jangan tukar, jangan guna perkataan kena, tukarlah. Bukan kena, sunat sujud sahwi ataupun tidak. Kalau nak kata pula wajib sujud sahwi ke tidak, boleh gitu. Tapi jangan guna perkataan kena. Kena tu apa? Kena tu kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat. Saya terlupa 34. Lepas tu saya buat gini, saya tambah satu rakaat. Lepas tu kena sujud sahwi ke tak? Kena tu. Kalau orang mengaji betul-betul, dia takkan guna perkataan kena. Dia akan guna perkataan sunat sujud sahwi ataupun tidak. Sunat sujud sahwi ataupun tidak. Paling-paling pun wajib sujud sahwi tak? Itu paling-paling pun. Ada, walaupun dia tanya gitu, adalah point dia tanya wajib sujud sahwi ke tak. Tapi kalau kena sujud sahwi ke tak, jangan apa? Orang ni dia tak faham. Bila kata kena sujud sahwi. Sebab kena tu boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Dan kena, orang Melayu sebut, biasa bila orang Melayu sebut kena, maknanya wajib. Jadi terus tanya sunat sujud sahwi ataupun tidak, ataupun wajib sujud sahwi ataupun tidak. Kenapa ada ke wajib sujud sahwi? Ada. Secara umumnya sunat sujud sahwi, iaitu apabila dia seorang imam, maka kalau ada masalah apa-apa, sunat sujud sahwi. Kalau dia sembahyang seorang, ada masalah apa-apa, sunat sujud sahwi secara mutlak. Saya ulang balik. Sujud sahwi hukumnya sunat secara mutlak. Sunat secara mutlak. Apabila dia sembahyang seorang ataupun dia jadi imam. Sunat mutlak. Maksudnya sunat. Boleh jadi wajib tak kalau sembahyang seorang, tiba-tiba ada keadaan tak sujud sahwi tu jadi wajib? Tak ada keadaan. Mustahil boleh jadi wajib. Gitu. Mustahil boleh jadi wajib sujud sahwi. Mustahil sujud sahwi itu wajib. Bila ni? Bila sembahyang seorang, bila jadi imam. Tapi bila jadi makmum, kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat. Lebih sesuai kita kata gini, kalau jadi makmum wajib, ada keadaan jadi makmum sunat. Jadi kalau dia sembahyang seorang, memang sunat. Tak payah sembang dah pasal wajib. Takkan wajib punya kalau dia sembahyang seorang. Kemudian ada melakukan apa-apa kesalahan yang kita akan masuk nantilah.
dia ada melakukan apa-apa kesalahan menyebabkan sunat sujud sahwi kalau sembahyang seorang. Kalau jadi imam pun tak mungkin imam wajib sujud sahwi. Tak mungkin orang sembahyang seorang sujud sahwi. Tak mungkin orang sembahyang seorang wajib sujud sahwi. Tak mungkin orang imam wajib sujud sahwi. Tak mungkin. Dia mesti sunat. Semata-mata sunat. Tapi kalau makmum kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat. Jadi kalaulah soalan nanti boleh tanya, saya sembahyang seorang. Janganlah tanya wajib sunat, wajib sujud sahwi ke tak? Tak payahlah tanya, sebab kalau sembahyang seorang tak ada wajib. Kata sunat sujud sahwi tak? Saya jadi imam gini salah gini. Kemudian sebelum salam wajib sujud sahwi ke tak? Tak payahlah sebut wajib, sebab kalau imam mana ada wajib, dia mesti sunat. Kalau saya jadi makmum kemudian salah gini. Kemudian sebelum salam, sunat sujud sahwi ke tak? Ataupun wajib sujud sahwi ke tak? Ataupun sebagainya. Jadi dia kena pandai juga. Kita boleh tengok daripada soalan seseorang tu, dia ni reti ke tak reti? Reti rukun sembahyang ke tak? Kalau dia kata kena sujud sahwi ke tak, ataupun wajib sujud sahwi ke tidak, ketika dia menerangkan tentang dia sembahyang seorang ataupun dia jadi imam, memang confirm dah dia tak belajar. Jadi jangan bagi dikesan kita ni tak tahu. Jangan bagi bila tanya soalan tu, jangan biar dia ni jangan gitu. Tanya tu pun kena pandai. Jadi sembahyang seorang jadi imam, sembahyang seorang dan jadi imam tak ada wajib, ya, semua sunat. Habis. Makna sujud itu maklum. Makna sujud itu maklum. Maklum tu memang dah tahu. Makna sujud sahwi itu memang maklum, memang telah diketahui. Tak logik kalau kata sujud tu tak tahu. Jadi makna sujud itu maklum. Maklum tu apa sujud? Sujudlah. 7 anggota dahi dekat bawah tangan. Dia tak bagi tahu dah. Pengarang kita tak beritahu dah, tok guru kita tak beritahu dah. Sujud tu apa? Tak payah, maklum. Engkau dah tahu dah. Apa benda? Takkan sujud pun nak kena terangkan apa benda. 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Ini namanya sujud. Dekat atas lantai, atas bumi, dan punggung lagi tinggi daripada kepala. Itu namanya sujud. Maklum, dia kata. Reti dah. Tak payah panjang-panjangkan kitab nak sebut sujud tu apa. Dan makna sahu tu bukan tahu. Tahu tu yang makan. Sahu. Kalau bahasa Jawi tu tengok tu. Sin ha waw. Sahu. Jadi sahu. Tu sahu. Sahu tu apa? Iaitu lupa. Dia nak menerangkan takrif ataupun maksud sujud tu apa, sahwi tu apa. Sahwi tu berasal daripada perkataan sahu. Sah wow. Jadi macam nak bunyi? Sahu. Sah tu betul dah. Wow tu nak bunyi macam mana? Sahu. Jadi sahu lah, dia tulis senang. Senang. Sahu. Makna sahu itu lupa. Apabila ditambah ya, lepas wow tu tambah ya, dalam Rumi ya tu dia ada kurungan je. Ya tu tak ada ya. Dalam kurungan tu letaklah ya, kesian dia. Tu. Ada, tengok tu. Okey. Apabila ditambah ya, maksudnya sin ha waw tambah ya kat belakang, berbunyi sahwi. Dah ada ya, waw tu baris bawah lah. Kalau tak ada ya, waw tu kira mati. Jadi sahu. Waw tu baris depan ni sahu. Tapi kalau tambah ya tu dah tu baris automatik lah waw tu jadi baris bawah. Jadi sahwi. Sujud sahwi. Sahwi ni maknanya apa? Maknanya lupaan. Kelupaan, lupa. Jadi maknanya sujud lupaan. Bahasa mudah lagi, sujud kerana lupa. Okey. Biasanya orang yang sembahyang memang tidak hendak meninggalkan rukun atau sunat abad. Dia kata biasanya orang sembahyang ni, mana ada orang sembahyang, kali ni aku tak nak tahiyat awal lah.
Macam orang sembahyang Zuhur, tak nak saya awal lah, rakaat yang kedua nanti tak nak lah. Mana ada orang gitu, dia kata. Mana ada orang yang nak tinggal sunat ba'ad, ataupun mana ada orang nak tinggal rukun. Aku nak sembahyang maghrib. Nak sembahyang maghrib, tak nak sujud lah 2 kali, nak sujud sekali lah. Mana ada orang gitu. Aku nak sembahyang isyak ni, tak nak baca Fatihah lah 4 rakaat. Mana ada orang gitu. Dia kata mana ada orang gitu. Biasanya orang sembahyang memang tidak hendak meninggalkan rukun. Dia bukan nak meninggal, dia tak nak meninggalkan rukun. Dia tak nak meninggalkan rukun ke sunat ba'ad ke dengan sengaja. Dia tak nak buat salah. Mudah-mudahan kata. Manusia ni bila sembahyang, dia kata biasanya orang sembahyang, manusia ni bila sembahyang, mana pernah nak sembahyang tu dia nak tinggalkan benda-benda rukun ke benda-benda yang perbuatan sembahyang tu lah. Mana ada. Okey. Dia nak tinggalkan dengan sengaja. Mana ada orang macam tu. Dia kata biasanya orang memang tidak hendak meninggalkan rukun. Tidak hendak meninggalkan rukun. Biasanya orang sembahyang memang tidak hendak meninggalkan rukun. Bahasa sekarang, biasanya orang yang sembahyang ni memang tak nak tinggalkan rukun. Memang tak nak tinggalkan sunat ba'ad. Memang tak nak tinggalkan perkara-perkara sembahyang tu. Memang tak nak orang sembahyang ni. Yang tinggal tu dengan sengaja. Mana ada orang gitu, dia kata. Tetapi sebagai manusia, terkadang-kadang, boleh ke terkadang-kadang? Rasanya cikgu bahasa tak bagi tu guna perkataan terkadang-kadang. Apa terkadang-kadang? Kadang-kadang lah kan. Terkadang-kadang ia lupa. Nak buat macam mana lupa? Bila lupa, tertinggallah rukun, tertinggallah sunat ba'ad. Tak kisahlah, adalah yang ditinggal, tapi tujuan dia bukan nak tinggal. Bila sudah terlupa, kenalah ada penampalnya. Dijabarkan. Jabar, penampal. Bila dah terlupa dalam semayang tu, bukan niat dia nak lupa. Mana ada orang sengaja nak lupa-lupa gitu. Tapi entah macam mana terlupa. Bila terlupa, kenalah ada penampalnya, kenalah ada penjabarnya, kenalah ada pengcovernya. Kena adalah cover. Kenalah ada macam mana nak cover, macam mana nak cover balik yang kesalahan ataupun yang dia terlupa tadi. Macam mana nak cover tu, mesti ada penampalnya. Bila dah terkoyak, mesti ada penampalnya nak bagi tak terkoyak dah. Dia kata mana yang boleh ditampal, bila sudah terlupa, bila dah entah macam mana nak buat, dah terlupa, kenalah ada penampalnya. Mana yang boleh ditampal, kenalah ada penampal. Mana yang boleh ditampal. Yang boleh tampal tu tampal lah. Tampal tu maksudnya buat benda lain sebagai cover yang dia lupa tadi. Dia kata ni cantik ni. Bila sudah terlupa, kenalah ada penampalnya. Mana yang boleh ditampal. Nampak? Bila sudah terlupa, kenalah ada penampalnya. Nak tampal balik yang lupa dia. Nya tu, nya pergi kepada lupa tu lah. Apa yang dia lupa tu, penampalnya. Mana yang boleh ditampal. Kat sini dia nak bagi tahu ada yang tak boleh tampal. Lupa habis. Ada. Kalau boleh ditampal, kalau buat, tampal lah. Tapi mana yang boleh ditampal, mana yang tak boleh ditampal, tak boleh juga. Tapi yang mana boleh. Lepas tu macam mana nak tampal, macam mana nak cover balik keterlupaan dia tadi, keterlekaan dia tadi, ketidaksengajaan dia tadi. Nak cover balik, iaitu sujud sahwi. Caranya buat sujud sahwi. Masuklah kita buat sujud sahwi. Jadi tujuan sujud sahwi ni ada 2. Yang pertama, dia menampung kesalahan dalam solat yang tidak disengajakan. Dia menampung kesalahan dalam solat yang tidak disengajakan. Yang mana kalau kesalahan tu sengaja dibuat, batal sembahyang. Okey. Sekarang ni kesalahan dengan sembahyang, dia ada buat kesalahan. Yang mana kesalahan kalau dia buat dengan sengaja, batal sembahyang ni. Tapi dia buat tak sengaja, maka tak batal. Jadi dia ada kaedah yang dia nak kena buat, dan dia perlu ikut kaedah apa yang perlu dia buat kerana dia dah terlupa tadi. Last sekali sunat sujud sahwi. Kerana menampung kesalahan solat yang tidak disengajakan.
Kesalahan solat yang tidak disengajakan yang mana jika kesalahan tadi dia buat dengan sengaja, batal. Tak boleh sujud sahwi. Contohnya, sujud sekali je sujud. Contohnya, sembahyang 1 rakaat tak ada rukuk. Contohnya, tak baca Fatihah. Terlupalah cerita ni. Kalau terlupa, maka tak batal. Ada kaedahnya, ujung sekali sebelum salam, sunat sujud sahwi. Kalau sengaja, batal. Tak baca Fatihah. Tahu tak baca Fatihah ni? Lepas tu dia berrukuk tanpa baca Fatihah, batal terus. Sebab dia buat dengan sengaja. Rukuk bukan rukuk, sujud dia sekali je. Dengan sengaja dia buat sujud sekali, batal terus. Batal terus. 4 rakaat dia buat 3 rakaat. Lepas tu dia salam, batal terus. 3 rakaat buat 4 rakaat. Dia tahu 3 rakaat, dia buat 4 rakaat dengan sengaja, batal terus. Tapi perbuatan yang kalau dia buat dengan sengaja batal tadi, tiba-tiba terlupa tak sengaja, tak batal. Tapi tak batal, ada kaedah dia, dah akan masuk kat bawah nanti. Kaedah nak buat macam mana? Kemudian ujung sekali sunat sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Okey. Yang kedua, masalah sunat abad. Sebab tu dia beritahu kat sini, sunat abad ni, biasanya orang sembahyang memang tidak hendak meninggalkan rukun atau sunat abad. Rukun atau sunat abad. Di sini kita dapat faham poin dia kat sini, rukun dengan sunat abad lah. Jadi rukun saya dah bagi tahu tadi. Dia meninggalkan rukun dengan sengaja, batal sembahyang. Dia meninggalkan rukun tapi tak sengaja, sunat sujud sahwi. Ataupun sunat abad, dia meninggalkan sunat abad, tapi sunat abad ni special sikit. Dia meninggalkan sunat abad sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sunat sujud sahwi. Dia meninggalkan sunat abad sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sunat sujud sahwi. Dia meninggalkan rukun dengan sengaja, tak boleh sujud sahwi sebab dah batal lah. Meninggalkan rukun dengan tak sengaja, terlupa, tak batal, sunat sujud sahwi. Jadi kalau rukun, meninggalkan rukun, awal-awal lagi out, batal terus, tak boleh nak cover balik dengan sujud sahwi. Kalau rukun tadi tu bukan sengaja, tak sengaja, terlupa, maka boleh ditampung dengan sujud sahwi. Boleh cover balik dengan sujud sahwi sebab dia terlupa dan tak batal sembahyang dia. Kalau sunat abad, dah namanya sunat, dia sengaja tak nak buat, tak batal sebab nama sunat kan? Tak batal. Dia sengaja tak nak buat, tak batal. Tak ada masalah, tak batal. Maka dia tinggalkan sunat abad dengan sengaja, sebelum salam sunat sujud sahwi, ataupun dia tinggal sunat abad dengan tak sengaja, terlupa tahiyat awal, tak sengaja, pun sunat sujud sahwi. Tu perbezaan dia. Jadi kalau orang tanya, apakah perbezaan sujud sahwi ni di antara rukun, meninggalkan rukun dan meninggalkan sunat abad? Beza dia, meninggalkan sunat abad dengan sengaja ataupun dengan tak sengaja, dengan terlupa, sunat sujud sahwi. Kalau meninggalkan rukun, hanya yang tak sengaja saja sunat sujud sahwi, yang sengaja tak sunat sujud sahwi. Kenapa tak sunat? Sebab dah batal, waktu tu dah batal dah, awal-awal lagi dah batal sebab sengaja. Habis. Dan dia kata kat sini boleh ditampal. Dia kata kat sini yang boleh ditampal, bila sudah terlupa, kenalah ada penampalnya. Kena tu sunat lah, maksudnya boleh lah. Bila dah terkoyak semayang tu sebab ada kecacatan yang dia buat tadi, maka kenalah ada penampal. Boleh nak tampal, boleh jahit balik. Tapi bila jahit balik ada kesan, ada parut, kuranglah sikit. Tapi okey, sihat. Kuranglah sikit sebab ada, kalau tampal ada compang-camping tu. Walaupun compang-camping tapi tak nampak aurat. Itulah perumpamaan. Okey lah daripada biar terbuka gitu. Okay? Jadi kalau nak tampal ada penampalnya. Mana-mana keadaan yang boleh ditampal, iaitu sujud sahwi. Ini adalah perbahasan fiqh, iaitu boleh ditampal dengan sujud sahwi. Saya teringat satu cerita, bila ditanya pada seorang ulama, seorang ulama tu ditanya tentang hukum
apa yang perlu dilakukan jika seseorang itu meninggalkan rukun ataupun meninggalkan sunnah ba'ad? Apa perlu dia buat? Yang tak sengaja lah ni lah. Dia tanya seorang ulama' ni. Apa perlu dia buat apabila dia meninggalkan rukun atau meninggalkan sunnah ba'ad? Kemudian ulama' tadi, dia jawab. Dia kata, kamu nak jawapan? Boleh. Kamu nak jawapan ikut mazhab kamu ataupun ikut mazhab aku? Peliklah anak murid ni. Dia kata, setahu dia sama-sama mazhab je. Kenapa pula boleh kata gitu, ikut mazhab kamu ke mazhab aku? Kata ulama' tu, tak jawab. Yang bertanya tak jawab. Takut nak jawab. Pelik pula, apa pula mazhab kamu, mazhab aku ni? Kemudian katanya, pada mazhab kamu, jika syak rakaat, jika terkurang rukun, tertambah rukun dengan lupa, jika meninggalkan sunnah ba'ad dengan lupa, bagi mazhab kamu, sunat hendaklah ditampal dengan sujud sahwi. Macam kita kata tadi. Dia berhenti di situ. Kemudian yang tanya tadi, menarik juga ni. Habis tu mazhab satu lagi apa cerita? Dia kata, habis tu mazhab tuan macam mana? Mazhab tuan, mazhab tok guru macam mana? Pada mazhab aku, orang sebegini hendaklah disebat. Orang macam ni kena sebat. Orang macam mana? Yang dia terlupa rakaat. Orang yang ada rukun-rukun, sujud ke rukuk ke apa, yang dia terlupa ketika semayang. Ada sunat aba'ad, kunut ke, tayar awal ke, dia boleh terlupa. Bagi orang macam ni, pada mazhab aku, hendaklah disebat. Heranlah. Dia kata, kenapa pula sebat? Tak sengaja je pun, terlupa je pun. Bukan sengaja. Kalau sengaja tu okey lah kena sebat. Maka jawab ulama' tadi, bagaimana dia boleh lupa? Bagaimana dia boleh blur? Boleh blur je. Macam mana dia boleh berangan? Sedangkan dia sedang menghadap Tuhan yang menjadikan dia. Dia membaca wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan muka aku menghadap Allah sekarang ni. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menentukan nikmat dan seksa, dosa dan pahala. Bukan sebarang raja, raja segala raja. Kau menghadap dia, tiba-tiba kau boleh terlupa, tiba kau boleh berangan. Itu adalah satu kesalahan yang sangat besar, maka hendaklah disebat. Istilah yang dipanggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang biasa, dia okey dah. Apabila terlupa rukun, terlupa sunat aba'ad, sujud sahwi lah nak tampal. Okey dah, baik dah, bagus dah tu. Bagi orang abrar, orang biasa, orang baik-baik, orang okey lah. Tapi muqarrabin, bagi orang yang rapat dengan Allah, sayyiat, iaitu dosa. Dosa tasawuf lah ni, hakikatnya, bukan dosa syariat. Okey. Jadi bila sudah terlupa, kenalah ada penampalnya. Yang mana boleh ditampal, yang mana tak boleh tampal, tak boleh juga. Walaupun boleh tampal, tetap juga tak sama macam original, sebab dah terkoyak, ada kesan, ada parut. Okey. Iaitu sujud sahwi. Boleh ditampal dengan sujud sahwi, iaitu nama menurut kebiasaan. Sujud sahwi tu sujud kerana lupa tu, sujud kelupaan tadi tu, nama tu, istilah sujud sahwi, sujud kerana lupa menurut kebiasaan aja. Yakni, nak terangkan lagi ni, biasanya sujud sahwi itu kerana terlupa, tetapi ada juga sujud sahwi tanpa lupa. Yang saya sebut tadi, memanglah nama dia dari segi lughatan, dari segi bahasanya, sujud sahwi sujud kerana lupa, sujud bagi mengcover kelupaan tu.
Itu secara umum aja. Tak ada ke sujud tu, sujud sahwi tu dia tak lupa. Tapi sujud sahwi juga ada. Habis tu kata sujud sahwi sujud kerana lupa. Tu dia tak lupa, kenapa sujud juga? Bukan nak kata jangan straight sangat gak, kata. Jangan straight sangat lah. Nama sujud sahwi tu kebiasaan biasa-biasa je. Dah kebiasaannya gitu. Kalau lupa, orang semayang bukan sebab nak lupa. Orang sembahyang elok-elok aja, tapi tak macam mana terlupa. Jadi sunat sujud sahwi. Jadi dinamakan istilah tu kerana kebiasaannya orang sembahyang, kalau terlupa, orang sembahyang bukan nak lupa tapi terlupa juga. Jadi sebab dia lupa, sunat sujud sahwi. Itu sekadar nama. Sedangkan yang sebenar-benarnya tak lupa pun ada yang disunatkan sujud sahwi. Tak lupa. Macam contoh saya bagi tadi, iaitu dia sengaja tak tahiyat awal. Sengaja tidak tahiyat awal, sunat sujud sahwi juga. Dia tak lupa, tetap juga sunat sujud kerana kelupaan. Sujud juga. Habis tu kata sujud kerana lupa, tu tak lupa sujud juga. Nama je lah. Nak begitu, nama je. Nama je. Okey. Nama semata-mata nama. Dia ambil sujud sahwi atas dasar kebiasaan. Atas dasar kebiasaan je. Biasanya sujud sahwi tu sebab lupa, maka dia ambil lah nama. Macam istilah umum lah, istilah umum. Macam kita kata kan, undur ke belakang. Undur ke belakang. Undur tu kita dah faham dah mesti belakang. Sebab mana ada undur ke depan? Ada ke undur ke depan? Mana ada. Bila sebut undur tu masuk ke belakang. Tapi kenapa dia kata undur ke belakang? Dah jadi istilah gitu dah. Sebab tak ada undur ke depan. Bila sebut undur tu memang belakang. Undur di depan. Kau ni kerti bahasa ke tak? Bila undur tu makna belakang. Tak cakap undur belakang. Ada undur depan? Mana ada. Dah undur tu belakang lah. Tapi orang cakap juga undur ke belakang. Sebagai, dia sekadar istilah. Dia sebagai istilah. Naik ke atas. Naik ke atas. Ada ke naik ke bawah? Aku nak pergi naik ke bawah jap. Naik ke bawah? Apa naik ke bawah? Naik ke atas. Jadi bila sebut naik, dah tahu dah atas. Tak mungkin naik tu ke bawah. Tapi orang sebut juga naik ke atas. Sekadar istilah je. Macam tadilah, sujud sahwi kerana lupa. Sujud kelupaan. Sujud kerana lupa disunatkan apabila tinggal kunut. Sujud kelupaan, sujud kerana lupa disunatkan kerana tinggal kunut. Tinggal kunut tu sengaja. Tapi sunat sujud. Sujud apa? Sujud lupa. Sujud lupa apa dia sengaja? Nama je adalah macam undur ke belakang, maju ke hadapan, naik ke atas. Sambung lagi. Perkara-perkara yang boleh berlaku kena tinggal itu 3 macam. Masya Allah, bahasa lama dah. Dalam sembahyang ni, perkara-perkara yang boleh berlaku kena tinggal itu 3 macam. Dalam sembahyang, dalam solat, yang apabila tertinggal itu ada 3 kemungkinan yang ditinggalkan. Boleh terjadi tinggal 3. Sebab dalam sembahyang ada 3 aja. Jadi boleh terjadi salah satu daripada 3 ni tinggal. Ada 3 macam. Yang pertama, tinggal rukun-rukun. Yang kedua, tinggal sunat ba'ad. Yang ketiga, tinggal sunat hai'ah. Selain daripada 3 ni tak ada dah. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang ada 3 je, mana ada lain dah. Nak tinggal apa lagi? Jadi disebut tinggal ada 3 macam. Okey, 3 macam. Maka rukun itu jika tertinggal dengan lupa. Saya dah sebut awal-awal tadi, mudah untuk kita faham ni. Maka rukun itu jika tertinggal dengan lupa, tidak boleh, tidak sah, diganti, ditampal,
di cover dengan sujud sahwi. Tak boleh. Rukun tak boleh cover. Dia tinggal 1 rakaat. Sepatutnya 4 rakaat, dia buat 3 je. Kemudian tak payahlah tambah 1 lagi. Sujud sahwi je lah, cover yang 1 rakaat tadi. Tak boleh. Sebab tu rukun. Dia terlupa nak rukuk. Lepas berdiri terus sujud, lupa nak rukuk. Boleh terlupa nak rukuk. Rukuk adalah rukun, bukan sunat. Boleh ke sebelum tahiyat, sebelum salam, dia sujud sahwi, tapi rukuk dia tak buat juga. Dia sujud sahwi je. Dia kata, alah, cover je lah dengan sujud sahwi, rukuk tadi. Tak boleh. Sujud pun tak boleh juga. Dia tertinggal sujud dia sekali aja. Kemudian masa nak salam tu baru teringat, ada sujud lah tadi, buat sekali je lah. Macam mana cover dengan sujud sahwi je lah. Tak boleh. Sebab tu rukun. Macam tu juga Fatihah. Dia tinggal Fatihah. Lepas tu sebelum salam teringat, alamak, terlupa baca Fatihah rupanya. Tak payah baca Fatihah lah, cover dengan sujud sahwi je lah. Tak boleh, rukun. Okey. Tidak boleh, tidak sah diganti dengan sujud sahwi. Malahan, jika teringat sedang ia masih dalam sembahyang, wajib ia membuat apa yang tertinggal itu dengan segera. Wajib ya. Bukan boleh pilih ya. Dia teringat ada rukun yang dia tinggal dan dia tak habis sembahyang lagi. Wajib. Mesti dia kena buat gini. Wajib dia buat. Dia tak boleh buat lain. Dia kena buat gini. Wajib apa? Wajib ia membuat apa yang tertinggal. Wajib dia pergi balik kat tempat yang dia tinggal tadi. Tak batal sebab dia tak sengaja. Kalau sujud dia lupa, pergi kepada sujud. Kalau rukuk dia lupa, pergi kepada rukuk. Kalau Fatihah dia lupa, pergi kepada Fatihah balik. Berdiri balik untuk baca Fatihah. Dan lara dengan segera. Dia pergi buat balik apa yang dia tinggal itu dengan segera. Dan lara, tak pakai, tak terpakai, cancel, tak jadi. Apa yang tak jadi? Segala perbuatan yang berlaku kemudian, selepas, daripada yang salah tadi. Dia ada buat salah. Katalah dia tak baca Fatihah. Dia terlupa Fatihah. Bila dia terlupa Fatihah, salah lah tu, dia rukuk. Tak batal sebab dia terlupa. I'tidal. Tak ada masalah lah. Sujud. Ketika sujud, dia teringat Fatihah aku tak baca tadi. Dia tak boleh duduk di antara dua sujud tak boleh. Dia buat gitu batal. Habis tu dia kena pergi balik kepada Fatihah. Fatihah kan berdiri, kena berdiri balik dan baca Fatihah. Soalannya, macam mana dengan rukuk dia? Dia dah rukuk tadi kan? Rukuk dia, i'tidal dia, sujud dia tu macam mana? Lagha. Faqad laghauta. Maka telah laghalah apa yang dia buat kemudian daripadanya. Selepas pada salah tadi tak baca Fatihah, kemudian dia rukuk. Rukuk tu lah selepas tu, tak kira lagha. Tak batal dan tak kira. I'tidal tak batal dan tak kira. Sujud tak batal dan tak kira. Teringat, pergi balik ke qiyam, ke berdiri untuk baca Fatihah. Dan dari situ sambung sembahyangnya hingga tamat rakaat sembahyangnya. Dan daripada situ sambung, dia kata sambunglah sembahyang. Jadi maknanya dia kata lepas dah dia bangun balik, tadi kata lupa baca Fatihah, dia bangun balik, maka rukuk dia lara, i'tidal dia lara, sujud dia lara, tak kira dan tak ada masalah, biar aja. Okey, dan tak dikira. Lepas dia dah habis baca Fatihah tu, dia pun rukuk, dia pun i'tidal, teruskan sembahyang. Daripada teruskan sembahyang macam biasa. Okey. Cuma diperingatkan, dalam kitab kita tak tulis. Diingatkan itu kalau dia masih lagi belum sampai rukun yang seumpama, rukun yang sama.
Kalau dia dah sampai rukun yang sama, yang itu jangan kembali balik, teruskan sembahyang. Contoh, Fatihah tadilah contoh. Dia tak baca Fatihah, dia rukuk, i'tidal, sujud, teringat tak baca Fatihah. Saya sebut tadi, pergi balik kepada berdiri, terus berdiri. Daripada sujud tu terus berdiri dan baca Fatihah. Apa yang dia buat yang salah-salah tu tak ada hal lah, kira halal, kira delete. Okey, teruskan sembahyang sampai habis. Okey, itu kalau dia sedar dekat sujud. Kat mana dia punya had yang kena patah balik ni? Rukun mana? Ketika duduk di antara dua sujud, dia teringat tak baca Fatihah, maka dia kena pergi direct kepada berdiri dan baca Fatihah. Macam mana kalau sujud yang kedua? Ketika sujud yang kedua baru dia sedar dia tak baca Fatihah, sama juga hukumnya, dia kena kembali balik kepada berdiri dan baca Fatihah. Semua yang dia buat semua tak sah. Soalannya, macam mana kalau yang dia sedar tu dia sampai rukun yang dia lupa tu? Dia sampai masa waktu dia berdiri, tengah berdiri dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus teringat, rupanya rakaat tadi, rakaat sebelum tadi, Fatihah aku tak baca. Dia kata Fatihah aku tak baca, baru teringat. Ketika dia dah sampai tempat yang dia lupa tu. Kalau dia tak sampai lagi, dia masuk sujud, teruslah dia pergi. Dia bolehlah pergi, sebab dia tengah sujud, baru dia teringat tak baca Fatihah, pergilah ke situ, berdiri balik. Soalannya, kalau dia dah memang berdiri, maksudnya rakaat yang seterusnya, dan dia teringat tak baca Fatihah, macam mana dia nak pergi kat berdiri sedangkan dia memang berdiri? Dia berdiri, tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku lupa baca Fatihah tadi rakaat sebelum. Dia kena pergi dekat berdiri dan baca Fatihah. Macam mana dia nak pergi berdiri dan baca Fatihah? Dia sedang berdiri dan sedang baca Fatihah. Jadi dia goyang-goyang gini lah, gitu. Tak payah goyang-goyang, teruskan sembahyang. Tu maksud dia tak tulis dalam kitab. Teruskan sembahyang. Ataupun mungkin dia sedar pada rukuk. Dia sedar pada rukuk rakaat yang kedua, maksudnya rakaat yang seterusnya. Dia tak baca Fatihah, dia lupa, dia rukuk, i'tidal, sujud, apa semua, sampai rakaat yang kedua dia baca Fatihah. Tak ingat lagi. Ketika rukuk, baru dia teringat. Rukuk rakaat yang kedua dah habis satu pusingan dah. Satu rakaat dah habis. Dia baru teringat, aku lupa baca Fatihah. Yang itu tak payah pergi ke i'tidal, tak payah. Tak perlu. Kira teruskan sembahyang je. Yang rakaat yang tadi tu tak sah. Kira tak sah, kira lara. Rakaat yang tak baca Fatihah tu kira halal. Jadi nanti sebelum salat kena tambah satu rakaat lagi lah. Sebab dia dah terlebih dah rukun yang dia lupa tu. Ataupun ketika sujud rakaat yang kedua, rakaat yang seterusnya, ketika sujud baru dia teringat bahawasanya dia tak baca Fatihah. Fatihah yang mana? Fatihah rakaat tu ke? Tak, rakaat sebelum. Jadi tak payah nak kembali ke rakaat itu. Macam dalam kitab kita tulis secara itlak, secara umum. Detailnya tidak gitu. Bila lupa, masih lagi tak sampai kepada rukun yang dia lupa pada rakaat seterusnya. Yang itu ya, kembali balik, pergi balik. Tapi kalau dah sampai kepada rukun yang dia lupa tu, macam mana dia nak pergi? Memang dia dah sampai. Contohnya dia sujud. Dia sujud sekali. Lepas tu dia terus bangun. Kemudian teringat, aku terlupa sujud tadi, aku sujud sekali je. Dia kena pergilah sebab belum sampai kepada sujud rakaat seterusnya. Belum sampai lagi. Tapi kalau tengah dia sujud, dia teringat bahawasanya rakaat sebelumnya sujud sekali, nak pergi kat sujud macam ni, kau dah memang sujud, goyang-goyang aje lah. Tak payah goyang, teruskan sembahyang aje. Sebab dah sampai di situ. Ataupun terlebih. Ataupun dah duduk di antara dua sujud, baru dia teringat, rakaat pertama tadi dia sujud sekali aje. Adakah dia perlu pergi kepada sujud? Tak perlu, sebab sujud yang pertama tu dah sujud tadi dah terlepas, dah duduk di antara sujud dah pun. Teruskan sembahyang, sujud sekali lagi, teruskan. Nanti tambah satu lagi. Jadi ada orang salah faham. Dia kata jika tertinggal Fatihah ke, tertinggal rukuk ke, dia sedar ketika sujud. Dia kata tengah sujud tu baru sedar, aku lupa baca Fatihah. Tengah sujud tu baru sedar, aku lupa rukuk. Tak apa, teruskan sembahyang je. Dia kata teruskan sembahyang, terus je. Nanti rakaat tu tak kira, tambah satu lagi. Oh tidak, batal gitu. Yang teruskan sembahyang ni jika dia teringat tu setelah dah rakaat seterusnya dah.
dah sampai kepada rukun yang dia lupa tu, dah terlebih dah balik. Masa tu barulah teruskan sembahyang. Tapi kalau masih lagi dalam rakaat yang sama, belum sampai lagi kepada rukun yang dia lupa tu, tak boleh teruskan sembahyang, batal. Kena ikut kita lah ni. Okey, harap-harap dapat tangkap lah saya cakap tadi tu. Dapat tangkap lah. Jadi dalam kitab kita dia buat secara umum, sedangkan tidak gitu. Jika dia belum sampai rukun yang dia lupa pada rakaat seterusnya, ya kena kembali macam dalam kitab. Tapi kalau dah terlebih daripada rukun itu, rukun yang dia lupa tu, rakaat seterusnya tapi dah terlebih, kira halal. Halal macam mana? Rakaat yang dia salah tu tak kira, dan nanti tambah satu, teruskan sembahyang macam biasa. Tak boleh kembali dah kepada yang dia lupa, sebab dah terlebih-lebih dah. Ada soalan, dia kata, Ustaz, kalau was-was baca ke tidak? Kalau was-was baca ke tak? Baca ke tak? Kalau was-was baca ke tak, 50-50, samalah ada di bawah ni. Mana? Tu, bawah tu. Boleh tengok kat bawah tu. Siapa ada kitab. Demikian juga jika syak ada meninggalkannya. Syak pun sama. Syak pun sama. Sama apa? Okey, sekejap. Siapa ni? Puan Rokiah Abdullah. Saya tak jawab lagi. Sekejap saya gantung dulu kejap itu. Saya nak habiskan yang ini dulu. Jadi saya jawab. Jadi apabila dia meninggalkan rukun ataupun sunnah aba'ad tadi, dan dia dah ikut kaedah yang saya sebut tadi, lepas tu macam dia nak buat? Mana ni? Okey, kita tengok tu apa ni? Yang hujung tu, apa dia? Kemudian sunat sujud sahwi. Kemudian sunat sujud sahwi sebelum salam kerana bertambah perbuatan. Jadi sunat sujud sahwi. Jadi kalau dia salah rukun tadi, dia dah buat kaedah tadi saya sebut tadi, last kali sunat sujud sahwi. Ataupun dia tinggal sunnah aba'ad, sunat sujud sahwi. Okey. Macam ni kalau dia syak. Dia syak ni ada kat bawah tu. Kat bawah tu. Demikian juga jika syak ada meninggalkan. Seperti syak, adakah ia sudah baca tasyahud awal atau tidak? Syak atau adakah ia sudah baca kunut atau tidak? Niscaya sunat sujud sahwi. Siapa ada kitab boleh tengok. Syak pun sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Bukan sunat pergi ke rukun itu, tidak. Sunat sujud sahwi. Kalau dia syak. Dia syak sunat aba'ad. Syak sunat aba'ad. Kalau dia syak rukun, sama juga. Contohnya, dia syak tadi baca Fatihah ke tak? Baca Fatihah ke tak? Bila dia syak ni ketika sujud, baru dia syak, duk syak. Dia bukan yakin dia syak. Tadi syak. Ni tadi yakin ni syak. 50-50. Was-was. Ketika sujud, aku tadi baca Fatihah ke tak? Baca Fatihah ke tak? Tak baca. Dengan maksud tak baca, dia kena berdiri juga. Sama. Jadi, yakin dengan syak sama. Sama kaedah. Iaitu kalau rukun kembali balik. Itu pun kalau tak sampai kepada rukun yang sama. Kalau dah sampai rakaat seterusnya rukun yang sama, teruskan sembahyang aja, kena tambah satu. Sama ada dia yakin ataupun syak. Saya jawab soalan tu. Siapa ada soalan boleh soal sekarang. Saya kena turun gear dah sebab saya ada kelas tu lagi. Siapa ada soal terus soal sekarang. Soal di bawah tu. Sekarang. Nak baca sikit lagi. Jika ia teringat sesudah memberi salam.
Lepas bagi salam baru teringat. Lepas bagi salam baru teringat. Dan masa masih belum lama. Dan masa masih belum lama. Tak lama. Kira-kira baru setengah minit. Hendaklah ia berdiri dan menghadap kiblat semula, masuk balik semayang seraya mengerjakan apa yang tertinggal, dan terus memperbuat apa yang baki hingga tamat kemudian. Hingga tamat. Kemudian sunat sujud sahwi. Yang tadi dia sedar dalam semayang. Yang ini dia sedar luar semayang. Lepas salam baru sedar, baru teringat. Jadi dia kata setengah minit, 30 saat. Lebih kurang 30 saat. Dia sedar tu ada tak dalam masa 30 saat? Ke lebih? Dah seminit dah. Maka habis cerita, semayang balik. Okay, dia akan beritahu kat bawah nanti. Tapi kalau dia sedar tu tak sampai 30 saat, maka apa nak buat ni? Masuk balik. Masuk balik dalam semayang. Maksudnya, katalah dia lepas bagi salam tu, dia pun termenung. Tadi macam ada something wrong lah. Salah semayang. Lah, sujud sekali tak kisahlah. Lah, rupa-rupanya tak baca Fatihah. Contohlah, ambil tak baca Fatihah. Lah, aku tak baca Fatihah tadi. Alamak, tak baca Fatihah lah tadi. Dalam keadaan masa tak, lepas dia salam tu tak sampai 30 saat lagi, dia bangun, bangun terus sambung sembahyang. Bangun terus baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, sujud, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Teruskan sembahyang hingga tamat. Kemudian sunat sujud sahwi. Kemudian sunat sujud sahwi. Itu kalau dia terlupa Fatihah. Kalau dia terlupa sujud, maksudnya dia baru teringat. Lepas dia salam tu baru dia teringat. Dia sujud sekali je mana-mana. Adalah mana-mana katalah rakaat, dia sujud sekali. Dia sujud sekali je. Katalah dia sujud sekali je. Macam tu je. Baru dia teringat dia sujud sekali. Maka terus dia sujud. Tak payah bangun lah, terus dia sujud. Itu kalau rakaat yang keempat lah. Rakaat yang terakhir lah maksudnya. Terus sujud. Padahal dah salam dah ni. Terus sujud. Masuk balik dalam semayang. Sujud. Lepas tu tadi sujud ke berapa yang dia lupa? Sujud. Duduk di antara sujud. Sujud. Tahiyat. Baca tahiyat balik. Salam. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Itulah. Okay. Adapun, alamak, lupa pula. Adapun jika ia teringat sesudah memberi salam, sesudah. Adapun jika sudah lama masa, adapun jika sudah lama masa, panjang masa tu, baru teringat, maknanya lebih 30 saat, baru teringat atau sudah terpijak najis, itu biar dulu lah, satu lah. Tidaklah diluluskan ia menyambung, tak boleh sambung sembahyangnya itu, malahan kena sembahyang semula. Kalau lepas minit baru sedar, Allah tadi sujud sekali, Allah tadi tak baca Fatihah dalam sembahyang, tak boleh sembahyang balik. Ataupun dia kata, atau sudah terpijak najis umpamanya. Lepas sembahyang tu, tiba-tiba je tengok kat tepi apa benda tu. Dia tengok dekat tepi tu lah, benda ni hitam, pegang-pegang, lah tak cicak, dah pegang najis dah. Tak. Okey. Maka tak boleh sambung sembahyang dah. Kena sembahyang balik. Lepas pegang najis tu,
Lepas salam tu dia pegang najis tak air tak cicak tadi, dia pun teringat, alamak tadi tak kisahlah salah apa pun, tadi rakaat 3 4 tadi rakaat tadi tak cukup, tadi tak baca Fatihah, adalah kesalahan dia buat. Oleh kerana dia dah pegang najis, habis dengan maksud tak boleh dah nak sambung, kena sembahyang balik, sembahyang semula. Manakala sunat ba'ad akan datang. Sunat ba'ad kita bahas akan datang. Nak tengok soalan 1 2? Okey. Nanti insya-Allah akan datang umur panjang. Kita akan bahaskan mana dapat 30 saat tu. Main-main saat-saat pula. Dia ada dekat nota kaki yang bawah tu. Dekat nota kaki tu. Nota kaki ni kita akan baca sekali. Mana nak dapat 30 saat tu? Mana boleh dapat 30 saat? Tu nota kaki yang kecil tu. Bahas sekali. Baik, mari kita tengok soalan. Dia dah bercakap, Ustaz, tak batal ke? Boleh masuk balik dalam solat? Okey, dalam masalah bercakap, kalau dia dah bercakap, sama ada bercakap tu dia bercakap gitu, ataupun maksud bercakap itu dia baca wirid ke, bercakap lah tu. Maksudnya dia dah buat keluar macam-macam dah kat mulut dia. Okey, adakah boleh masuk balik? Ada, tengok dulu. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Tak ada dalam kitab kita. Ni kitab besar je ada. Jika dia dah bercakap-cakap, adakah dia boleh masuk balik? Tengok dua keadaan. Jika yang dia bercakap tadi, yang lepas dia salam tu dia bercakap lebih daripada 6 patah perkataan, dia bercakap 6 patah, 6 words, lebih daripada 6 kalimah, 6 patah perkataan, tak boleh lah. Dia tak boleh masuk balik, dia kena sembahyang daripada awal. Tak boleh masuk balik dah. Walaupun masa tu cuma 10 saat je ke? Saat cukup. Memang saat cukup, tapi kau dah cakap bebel kau cakap popek. Habis. Sebab dah lebih 6 patah perkataan. Tapi kalau yang dia cakap tu kurang daripada 6 patah perkataan, maka boleh masuk balik. Tu jawapannya Roqiyah Abdullah. Yang diambil daripada perbuatan Nabi. Ya, betul. Minggu depan lah tu. 6 patah. Dia yang diambil daripada perbuatan Nabi yang ada dalam nota kaki yang kat bawah yang kecil tu, yang nota kaki kecil kat bawah tu. Tu kita akan bincang akan datang. Okey, insya-Allah. Satu soalan lagi sebelum tutup. Kalau syak rakaat macam mana? Kalau syak rakaat ada pada pelajaran akan datang. Jadi tunggulah akan datang. Syak 3434, syak rakaat Zamina ada dalam pelajaran akan datang. Takkan tegang sekarang, nanti akan datang, nanti tegang lagi. Jadi akan datanglah. Okey, soalan pun dah tak ada. Cantik juga. Saya nak setting untuk buat kuliah seterusnya 9.30. Dia agak tak payah sangat. Taklah susah sangat. Ustaz, isap gigi batal tak? Isap gigi tak batal. Isap gigi tak batal. Macam nak isap gigi ya? Macam tu? Itu. Tak batal. Tak ada masalah, tak batal. Wallahu a'lam. Jika tertinggal rukun, maka perlu berpatah ke rukun tersebut. Jasri kata. Tapi seingat saya, Ustaz ada syarah, perlu ke satu rukun sebelum yang tertinggal. Mohon penjelasan. Betul. Dah dalam kitab kita tak tulis. Saya tak baca lah. Itu kitab lain.
Jadi sebelum dia pergi ke rukun itu, dia kena pergi rukun yang sebelum. Ya. Itu apabila dia teringat, contoh dalam semayang tu luar semayang pun sama, kalau nak masuk semayang balik sebenarnya. Cara untuk dia masuk ke dalam sembahyang ataupun untuk dia pergi ke tempat yang dia lupa adalah pergi kepada rukun sebelum. Kalaulah dia lupa sujud yang berapa? Sujud yang kedua dia lupa kan. Lepas duduk di antara dua sujud, terus dia bangun. Contoh, dia lupa sujud yang kedua. Jadi bila dia ingat, dia nak kembali kepada sujud. Nak kembali kepada sujud. Nak kembali kepada sujud tu, turun, duduk, baru sujud. Bukan pergi terus. Kalau katalah dia lupa rukuk. Dia daripada baca Fatihah terus sujud. Ada ke orang gitu? Katalah ada, pelik sungguh. Okay, dia lupa rukuk. Jadi bila dia masa sujud baru teringat, aku lupa rukuk lah. Dia tak boleh pergi ni. Weh, jangan gitu. Bila sujud ni, jangan gitu. Macam ni. Bangun. Dia kena pergi rukun satu sebelumnya. Betul. Saya tak teringat lah sebab tak ada dalam kitab kita. Betul lah tu Jasri. Tepat sekali. Tepat sekali. Pergi kepada satu rukun yang sebelumnya, sebelum pergi itu. Sebelum pergi tu. Itulah cara nak pergi. Walaupun dia tu dah bagi salam sekalipun macam tu juga. Dah bagi salam sekalipun macam tu juga. Lupa rakaat macam mana? Sama lagi soal lupa rakaat. Kalau nak tahu jawapannya, tunggulah kuliah yang seterusnya, sebab lepas kuliah seterusnya dia akan bincang dalam kitab kita. Tulis dekat kitab. Tulis kat kitab ni. Tulis kat kitab. Iaitu kalau lupa rakaat ada cara-caranya. Cuma bab kembali kepada rukun sebelum tu, kalau ada pendapat lain, memang ada khilaf di situ. Mazhab Hanbali, mazhab Maliki, ada pendapat yang nombor 2, nombor 3 yang mengatakan tak perlu kembali kepada rukun sebelum. Tapi kita yang muktamadnya kembali kepada rukun sebelum. Jangan terus pergi aja. Sebab kalau kita pergi saja, dia seumpama kalau katalah lupa sujud tadi kan. Dia lupa sujud, lupa sujud, dia dah baca Fatihah. Kalau dia pergi kepada sujud terus, seumpama dia gitu. Dia pergi sujud gitu. Sedangkan dia lupa gini. Sekarang ni dia duduk di antara dua sujud. Kemudian dia nak sujud, tapi dia lupa yang itu. Jadi apa yang dia lupa, duduk tu tak lupa, duduk tu sujud, tapi yang dia lupa tu perjalanan tu. Daripada duduk di antara dua sujud kepada sujud, itu yang dia lupa. Bila dia dah bangun, dia teringat. Kalau dia terus sujud, sujud dia gitu. Jadi sebab tu dia kena pergi ke duduk di antara dua sujud, satu rukun sebelum, baru sujud. Baru dia dapat dia punya tu, pergi tu. Pergerakan tu dapat sekali. Kalau dia pergi terus, tak dapat pergerakan daripada duduk kepada sujud tadi tu. Macam tu lah rukun-rukun yang lain. Baik, terima kasih pada Abang Zaidi, AJK, pada pengurusi, pada yang berusaha untuk menjayakan program kita. Kita berhenti dekat. Adapun jika sudah lama bukan. Salah. Manakala sunat abad. Kalau sunat abad macam mana? Kalau dia tinggal sunat abad, manakala sunat abad, kalau ada umur yang panjang, ada kesihatan yang Allah bagi, kita sambunglah nanti. Stay tune. Next change. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanallah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.